Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi. Kita sambung pengajian kita yang daripada minggu lepas ya. InsyaAllah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita terus lihat kepada latihan berapa tu? 5 kan? Kita kemarin buat latihan harf, latihan 5 dan latihan 5 dah buat. Latihan 6 dan 7. Betul kan? Latihan 6 dan 7. Baik, sebelum kita pergi pada latihan tu, kita recap dulu apa yang kita pelajari minggu lepas. Baik, kita belajar tentang pecahan kalimah. Maknanya setiap perkataan yang berada di dalam Quran tu, kita sebenarnya boleh bagikan dia kepada 3 kumpulan yang besar ni, iaitu kumpulan kalimah lah. Kita kata kumpulan kalimah. Kumpulan harf, kemudian kumpulan isim dan juga fi'il. Jadi ada 3 kumpulan. Jadi minggu lepas 4 hari tu kita belajar tentang harf. Harf ni kita boleh bagikan kepada 2 kumpulan. Satu, kata tugas. Kata tugas dan kata sendi. Itulah latihan kita buat tu. Jadi kata tugas terbahagi kepada 3 kumpulan. Iaitu kumpulan jar, kemudian nasab, harfun nasab. Tak dengar suara? Allah. Orang lain dengar tak suara saya? Dengar. Ada orang lain dengar, ni satu orang tak dengar. Dah dengar dah. Puan Asnita ya tak dengar. Kalau tak dengar boleh tolong admin mungkin boleh tolong beliau ya. Okey, harfu nasab dan juga harfu jazam. Ini yang kita belajar minggu lepas. Manakala satu lagi kata ialah kata sendi. Ini kumpulan yang besar lah. Tu masih lagi ada seorang tu dia tak dapat dengar apa-apa. Mungkin dia kena masuk dan join semula tu. Okey. Mohon bantu dia ya. Okey, kata tugas. Jadi kita belajar minggu lepas apa tugas? Maknanya dia ada tugas. Bila dia datang je, dia masuk je, dia datang sebelum kalimah isim ataupun fi'il, dia akan mengubah. Dia akan menyebabkan perubahan kepada isim ni ataupun fi'il selepas dia. Perubahan apa? Perubahan baris akhir. Itu tugas. Bila kata dia ada tugas. Kalau kata sendi, dia tak ubah apa-apa. Cuma dia akan memberikan makna dalam kerangka menghubungkan. Kata sendi ni namanya pun sendi. Dia hanya menghubungkan idea ke, menghubungkan ayat ke, kalimah ke, begitulah. Baik, kita pergi kepada latihan kita ya. Latihan 6. Ada yang nak cuba buat. Jadi apakah arahan bagi latihan ni? Arahannya, tuliskan terjemahan bagi harfu nasab dan ataupun harfu jazam pada garis kosong. Baiklah, kita tengok ayat 26 ni. Surah 2 ayat 6. Nampak yang warna merah ni kan kita kata dia fi'il, jadi kita dah terjemahkan siap-siap. Cuma sebab kita belajar harf, maka kita kena terjemahkan harf sahaja. Ya, kita cuba. Baik. A'anzartahum am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ni ada dalam Quran dalam surah 2 ayat 6. Adakah ahsanti. Telah mengancam oleh engkau akan mereka. Bagus. Okey, kalau kita nampak tak apa. Kalau kita nampak ada palang ni, bererti ada 2 kalimah harf di sini. Macam itulah. Jadi atau lam tidak belum ataupun belum tunzirhum engkau mengancam akan mereka. La, okey, la apa ni?
Ditulis La bawah ni dan la nafiyah. nafiyah. Kalau nafiyah tak boleh, janganlah. Kalau nafiyah tu maksud dia lain. Kalau jazam kita terjemah apa? Tidaklah. Jadi nafiyah kita terjemah sebagai tidaklah. Tidaklah. Mereka beriman. Ya, okey. Ahsanti. InsyaAllah. Okey, kita buat pula ayat surah 2 ayat 13. Walakin la ya'lamun. Okey, siapa nak buat yang ni? Ada Dan berapa ni? Okey, ada dua. wa dan betul. Lakin Akan tetapi la nafiyah. tidaklah Tidaklah. mereka mengetahui. Betul. Ahsanti. Alhamdulillah. Kita tengok pula 29. Baik, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa dan Okey. Ma. Okey, cop. Sebelum tu, kita tengok kat bawah tu. Kalau wa kan kita kata ada dua. Satu dan juga sedangkan. Jadi kalau sedangkan tu yang hal. Jadi kita kena terjemahkan yang ni sedangkan. Ataupun kita boleh kata wal hal. Atau kita boleh juga kata padahal. Tapi better sedangkan lah. Sedangkan ma. apakah? Ma. Dia nafiyah. Hijau. Tidak. Tidak. Tidaklah. Sedangkan tidaklah mereka menipu illa melainkan akan diri-diri bagi mereka. betul. Okey, good. Mumtazah. Alright, seterusnya innama nahnu muslihun. Innama. Okey, Kak Ros, silakan. Sesungguhnya. Sesungguhnya je ke? Kalau sesungguhnya Tidak lain. ya, sebab ni satu kalimah tau. Innama mesti kita terjemahkan innama sesungguhnya tidak lain. Kalau sesungguhnya sahaja inna je. Tak ada ma tu. Tapi bila ada ma sesungguhnya tidak lain. Nahnu kami muslihuna adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Okey, surah 2 ayat 18 sebahagian daripada ayat tu. Fahum la yarji'un. Siapa nak cuba buat? Maka ataupun maka lah. Maka orang Kedah cakap maka lah no. Okey. Lagi la Tidaklah. Tidaklah. Ya, tidaklah. Maka mereka tidaklah mereka kembali. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihi. Mungkin ni la dhahaba je. Walau sya'allahu la dhahaba. Jadi ada 3 harf kat sini. Orang lain ada siapa-siapa nak cuba? Itu dan kan? Betul. Wa dan. Dia tak ada kan. Dan je. Dan. Lau. Jikalau. Betul. Masya Allah. Dan jikalau sya'a telah mengkehendaki oleh ia, Allahu oleh Allah, la zahaba. La ni bukan diikuti dengan isim. Dia warna merah. Diikuti dengan fi'il. Jadi dekat bawah ni kita nampak dia tulis jawab ataupun taukid ni. La, kita terjemah dia. Nescaya. Betul, nescaya. Nescaya. Tak boleh cakap bagi. Yang ni bukanlah harfu jar sebab dia la jawab. Ataupun la taukid kan. La taukid. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada surah 2 ayat 28. Summa yumitukum summa yuhyikum. Summa. Kemudian. Okey, Kemudian. Betul. Kemudian dia mematikan akan kamu. Summa sama jugalah. Kita jangan terperanjat pula macam kita tengok ni ekor pendek, ekor ni panjang atau tak ada kena-mengena sama je itu okey. Sama juga maksud dia sama. Ni summa sama. Summa. Tapi cuma kena sebut betul-betul lah. Summa. Okey. Okey, seterusnya ataj'alu fiha. Siapa nak cuba ni? Tadi kita dah jumpa juga. Siapa lagi ada dalam kelas pada malam ni?
Adakah? Adakah, betul. Adakah, oh silap. Adakah engkau menjadikan fiha, ni dah ada orang buat. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Nak tanya sikit. Ulang kaji. Huruf Huruf jar. Fujar. Ini harfu jar. Ni tadi adakah ini fi harfu jar. Fi. Ni kita dah belajar juga kan? Tapi ni Ya. kita belajar pada harfu jar. Dia tak letak dekat sini. Saja je lah letak-letak supaya antum bolehlah cuba fi tu. Adakah engkau menjadikan padanya. Okey, tu satu ayat lain. Ni satu petikan daripada ayat yang surah 2 ayat 19. Au kasayyibin. Atau kasayyibin. Ka tu Seperti seperti jar. ni huruf Jar. jar. Jadi kita Jar. tulislah kat situ. Jar. Jadi sayyibin tu apa? Kalau lepas jar dia jadi majrur. Mana boleh fi'il? Warna hitam. Warna hitam Belum belajar lagi fi'il. Cuma baru belajar dari segi color je lah. Okey. Baik, kita teruskan. Ada yang tertinggal ke? Tak ada. Okey. Di sini surah 2 ayat 87. Walaqad ataina Musa. Jadi ada 3 kat situ. Nescaya Wa dulu. Satu dulu. Dan Dan. Okey. Salah color pula. Mestilah hijau sebab dia harf. Dan la tak boleh bagi sebab dia lam taukid. Nescaya. Nescaya. Qad Benar-benar. nescaya benar-benar. Okey. Maknanya ada 2 ni. Nescaya benar-benar. Dan nescaya ataupun dan benar-benar pasti. Kedua-duanya kalau dia laqad, kita tu maksud dia kalau laqad kita kata dan la ni benar-benar. benar pasti. Benar-benar qad pasti. Dan benar-benar pasti. Ataina. Biasa kita jumpa tahu wa dengan laqad ni selalu together. Wa laqad. Jadi kita dah boleh, maksudnya kita dah boleh familiarkan diri kita lah dengan ungkapan ni. 3 harf ni sekaligus. Wa laqad. Jadi wa dan la benar-benar qad pasti. Asal kita jumpa laqad benar-benar pasti. Jumpa je laqad benar-benar pasti. Tapi dia terdiri daripada 2 harf. Satu la harfu taukid, qad harfu tahqiq. Ni taukid. Ni pula tahqiq. Tahqiq. Hak daripada perkataan tu. Ini harfu ataf. Eja dia, tu tak apalah dulu. Nanti eja yang saya pun tak nak beratkan nanti nak suruh tulis-tulis yang bahasa Arab dia. Cukup kita ingat ni, cukuplah tu. Ya. Dan benar-benar pasti telah mengurniakan oleh kami akan Musa. Kita bergerak kepada ayat berikutnya. Illa an yasaddaqu. Tapi sebenarnya kalau kita penggal, dia an lah. Tapi sebaca tu an yasaddaqu. Sekarang ni kita tengok satu kalimah. Illa, terjemahan dia? Illa. Kecuali. Ataupun melainkan. Pun boleh. Dua-dua boleh. Kecuali, ini harfu nasab kita dah belajar. Kecuali bahawa yasaddaqu, mereka memberikan kelepasan. Innama nahnu mustahzi'un. Jadi innama terjemahkan? Sesungguhnya Sesungguhnya tidak lain. Ya, sesungguhnya tidak lain. Kena habiskan sampai perkataan tidak lain tu. Jangan kata sesungguhnya saja. Kalau sesungguhnya saja adalah kat sini penggal dipotong kan. Tapi ni tak boleh. Ni memang satu kalimah. Innama. Tadi kita dah cerita dah. Baik.
Okey, latihan yang ke-7. Ini kita mengumpulkan semua harf yang kita dah belajar minggu lepas supaya kita boleh terjemahkan. Jadi ada yang dah hantar juga kepada saya. Jadi ada yang saya dapat semak, ada yang saya dah semak tapi saya kata jom kita nanti kat kelas kita akan buat sama-sama juga ya. Jadi boleh semaklah terjemahannya tu betul ke tidak. Perhatikan pada perkataan di bawah. Jadi kat situ kita boleh tahu perbezaan dari segi terjemahan. Kalau lam, especially la tu lah, la ataupun la. Baik, mari kita cuba. Suma kemudian li, kalau tengok bawah ni jar, dia tulis jar. Jadi li bagi. Bagi. An Daripada. Dari hal. Dari hal pun boleh, dari hal pun boleh. Kalau letak daripada atau dari hal, dua-dua betul. Illa, Melainkan ataupun kecuali. ya. Fi, Dalam. Di Dalam dalam. pada. ataupun pada, ataupun di. Okey, bi, dengan, ataupun kepada. Okey, seterusnya lan, Tidak Dan sekali-kali. tidak betul. sekali-kali. Tidak Betul. sekali-kali. Ya, betul. Tidak sekali-kali. Lam, tengok bawah dia. Ni nasab, ni jazam. Lam, tidak. Belum. Tidak. Tidak, yang ada memberi maksud, belum. Min, Daripada. 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 Fa ataf, maka. Maka. Lakin, istidrak, lakin, Akan tetapi. akan Dan tetapi. tetapi. La jazam. Tidak. Tidaklah. Jangan. Tidaklah. Kalau siapa kata tidaklah, dia salah lah. Dia janganlah. Alah. Kalau ni la jazam. La jazam maksud dia janganlah. Tidak. Kalau Tidaklah. la nafiyah, tidaklah. Diikuti oleh Fi'il. isim. Fi'il. Oh, fi'il. Jazam tu semua untuk fi'il. Lepas dia fi'il. Harfu jazam. Okey, inna sesungguhnya. Ala Atas. atas. An Bahawa. bagus. Bahawa betul. Li jar Bagi. ila jar Kepada. kepada. Qad tahqiq Benar-benar. Benar-benar. pasti ataupun benar-benar. Benar-benar. Okey. Qad lagi sekali. Pasti Pasti. ataupun benar-benar. La jar Bagi. bagi. La nafiyah. La naf. Tidaklah. Kalau kata tidak pun boleh juga. Janganlah. Tak boleh. Janganlah jazam. Kalau la, kalau kat sini, ni bukan nafiyah. Katakan ditulis jazam. Maka ini pun salah. Dia mesti janganlah. Faham tak tu? Okey. Jadi kita betulkan, kita tengok balik semula yang di bawah. Bawah dia tulis apa? Nafiyah. Kalau nafiyah, terjemahan dia ialah? Tidaklah. Okey. In jazam. Jika. Sekiranya. Ataupun sekiranya. Bolehlah. Wa ataf. Dan. Lau. Jikalau. Syarat. Okey. Jikalau. Kemudian lam. Tidak. Tidak. Itu belum. Ya. Fi. Jar. Dalam. Pada. Di dalam. Pada. Di. Ataupun di. Lakin. Akan tetapi. Akan tetapi. Au. Atau. Okey. Illa. Kecuali.
kecuali ataupun melainkan. Dua-dua boleh ya. Baik. Seterusnya fi Dalam. Dalam. di dalam Dalam. pun pada ataupun Ataupun di. di. La jazam. Janganlah. Janganlah. Jangan. Bagus. Janganlah. Bi jar. Janganlah. Baik. Fa Sebenar. maka. Ya. La taukid. Nampak di bawah ni la taukid. Jadi la, Benar. kalau la taukid bukan la jar. Ya? Benar. Terjemahan. Tidak. Pasti. Tidak. Kalau tidak ada alif, la panjang ni la. Kerana. Tidaklah. Dah lupa. Nescaya. Benar. Nescaya. Nescaya saya ataupun Macam jawab benar-benar. je. tak. Macam Saya- jawab je. Nescaya. Saya duk tak tengok huruf, pergi jawab je. Ada la jawab pun ada, tapi dia sama juga, dia kata nescaya. Ada jawab. Tapi yang ni taukid lah sebenarnya yang kita baru belajar tu. Kita kata taukid. Kalau taukid benar-benar pun boleh, nescaya pun boleh. Benar-benar. Dia bukan jar. Selepas dia bukan isim. Bukan isim. Mesti dia fi'il. Baik, kita pergi pula yang seterusnya. Adna. Bahawasanya. 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 Macam banyak kan nak ingat. Jangan susah hati. Nanti kita tengok kat bawah tu saja. Jadi kita faham konsep je dulu. It's okay kalau tak dapat ingat semua. Dapat ingat, okay, ni jar, ini kedudukan dia ada tugas ataupun dia kata sendi. Tu je pun cukup dulu. Ala Atas. ke atas. Ini boleh jadi ke atas, boleh jadi di atas. Itu bergantung kepada konteks ya. Fa Maka. maka. An Dari. Bahawa. kalau yang dari tu ain. An. Ini baru Oh. dari hal. Tapi ni an. Bezakan ain dengan hamzah. Satu kalau an huruf jar. Kalau an huruf nasab. Okey, la jar. Bagi. Bagi. Terusnya inna. Sesungguhnya. 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 Ini kata tugas ni. Kalau ada nasab-nasab tu kata tugas. Qad Benar-benar. benar-benar ataupun pasti. Pasti. Baik, seterusnya. Okey, balik semula. Lam Tidak. tidak Belum. ataupun belum. Ila Atas. ila ke ala? Kepada. Kepada. Kalau ala yang ke atas, ila kepada. Bezakan juga hamzah dengan ain. Ni selalu orang confuse ni. Ala ain ke atas. Ila hamzah. Ain dengan hamzah dia memang huruf yang dekat-dekat juga. Huruf halqiyah. Baik, lau jikalau. Wa dan la nafiyah. Tidaklah. Tidaklah. Ma nafiyah. Tidaklah. 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 Tidaklah juga. Kemudian lan. Tidak. Dan tidak sekali-kali. Tulisan saya boleh baca tak? Boleh. Sangat teacher. Oh, tak salah tanya. Boleh. Cantik tak boleh baca, tak ada makna. Boleh Okey. baca lah cantik. Summa. Kemudian. Okey. Kemudian ka jar. Ka jar. Seperti. Seperti. Baiklah. Au atau illa Kecuali. kecuali. Min Kan. daripada.
Maknanya kalau Kecuali dengan melainkan sama ke? sama. Boleh pakai dua-dua. Satu tu banyak sikit je nak eja. Banyak sikit huruf. Jadi boleh check sendirilah. Boleh juga tengok pada muka surat depan tu, harf tu. Jadi kita dah buat, kita boleh check. Kita dah buat, kita dah dapat latihan tu, kita boleh check. Okey. Baiklah. Okey, kita balik semula kepada carta kita ni. Pecahan kalimah. Jadi kita dah selesailah sebenarnya untuk modul 1 ni. Bahagian harf ni kita dah dapat lihat. Jadi kita tengok kepada nombor 1. Kata tugas dan kemudian nombor 2 kata sendi. Dua-dua ni kita dah cover. Kata sendi dengan harf sama ada dia kata tugas ataupun kata sendi, dia tu rupa dia macam tu je. Dia tidak berubah baris akhir dan dia tetap macam tu Jadi dia tak ada perubahan baris akhir. Bahkan kehadiran dia yang menyebabkan kalimah selepas dia berubah baris akhir. Baik, kita pergi kepada kalimah, pecahan kalimah yang kedua. Pertama harf, sekarang kita masuk kepada isim. Isim ni, apa maksud isim? Isim senang kata nama lah. Ini maksud dia. Apa dia isim? Kata nama. Dalam bahasa Melayu, kata nama. Dalam bahasa Inggeris, nouns. Kata nama. Nouns tu kata nama, names, words that name people, haiwan. Macam itulah maknanya. Kata nama ialah, kalau bahasa Arab dia je macam itulah. Boleh nampak? Isim. Jadi perkataan ataupun kata-kata yang tidak terikat dengan masa. Dia mempunyai makna. Dia menamakan manusia. Perkataan tu maknanya menamakan manusia, menamakan haiwan, menamakan tumbuhan, benda, objek, tempat, masa, konsep. Contoh tu ada Islam, iman, peristiwa, sifat. Macam itulah. Sifat ni kalau dalam bahasa lain mungkin dia satu kalimah tu dia pecahan kan. Tapi dalam bahasa Arab dia termasuk dalam isim. Sifat, kata sifat termasuk dalam kata nama ataupun isim. Kata nama ada yang satu perkataan. Ada juga yang ada gabungan. Dua kata nama memberi maksud satu perkara. Macam tu. Contoh kitabullah. Kitab Allah dua kalimah tapi maksud dia satu perkataan iaitu Al-Quran. Contoh macam itulah. Lembu yang sihat. Contohnya. Satu frasa. Lembu yang sihat. Kalau lembu yang tak sihat, dia cerita lain pula. Maknanya, tapi dia kata nama juga. Maksud nak tunjukkan yang dia adalah satu kata frasa. Bergabungan dua atau lebih kalimah tapi memberi maksud ataupun menamakan satu perkara. Ya? Kata frasa. Baiklah, kita terus pergi kepada mana saya punya nota tadi. Baiklah, kita terus pergi kepada isim ni kan. Saya terangkan sikit. Okay, sekarang kita masuk kalimah isim. Kita belajarlah hari ni. Apa dia isim? Tapi kita nak tengok yang dalam Quran. Dalam Quran tu tulisan dia bukan macam ni. Tulisan dia semua huruf alif, ba, ta, sa, jim sampai la ya kan. Jadi macam mana kita nak kenal daripada banyak-banyak perkataan tu isim? Jadi kita bermula dengan macam mana nak kenal isim? Ada tanda dia. Tanda isim. Jadi tanda isim ni ada dua ataupun sebenarnya 4 sebab apa? Ada 2 di awal. 1 di awal dan juga di akhir. Maknanya kat tengah-tengah ni apa? 2 tu. Inilah kalimahnya. Ini kalimah, lepas tu ada tanda. Pertama, alif lam. Kalau perkataan kalimah tambah al-kalimah, kita tahulah, oh ni isim. Contoh macam itulah ya. Ataupun ada harfu jar yang kita dah belajar dah. Harfu jar. Ni tanda kat mana ni? Di awal. Di awal apa? Di awal kalimah. Okey. Ataupun di akhir kalimah.
kalimah. Kalimah pun ada tanda dia. Kita nampak je tanda ni, kita tahu. Oh, ni isim ni. Apa tanda di akhir? Pertama, ada kasrah. Baris kasrah. Kasrah tu, tanda baris bawah tu lah. Bahasa Arab dia, kasrah. Ada baris kasrah. Ataupun ada tanwin. Sama ada baris atas ke, bawah ke, dhammah ke. Ini disebut sebagai tanwin. Dalam bahasa Arab dia, tanwin. Tanwin ni kalau kita cakap, kita mengaji tu kita kata tanda dua lah kan. Tapi ni tanda akhir. Jadi cerita dia macam ni. Kalau kita nampak di awal ada alif lam, kita tahu. Alif ya, bukan hamzah. Alif. Kalau hamzah pun kita cakap hamzah wasal. Tapi sebenarnya alif. Alif lah. Jadi kalau ada alif lam di awal pada satu-satu perkataan tu, kita tahu ni isim lah tu. Kadang-kadang tak ada alif lam. Ada harfu jar sahaja. Isim lah tu. Kadang-kadang tak ada alif lam tapi baris kasrah. Isim lah tu, kita tahu. Kadang-kadang ada harfu jar. Ada juga tanwin. Isim lah tu. Ada je benda ni, maknanya isim. Tanwin. Bagi cerita sikit nama dia apa ya. Boleh? Okey, kalau atas nama dia Fathatain. Tapi tak sebut pun tak apa. Cuma nak tak bagi tahu je. Ini kasratain. Ini pula. Tak kira lah kalau dia terbalik ke, dia macam ni ke. Itu sama juga Ini dhammatain. Dalam bahasa Arab. Kadang-kadang orang Arab tu dia dah tak sebut pun tain macam kita ni. Dia sebut fathatin, kasratin, dhammatin. Pun sama je. Tapi kita kalau bahasa Quran tu kita sebut terang-terang lah kan. Baik, kita tengok pada carta ataupun nota kita ya. Okey, kita tengok yang nota yang cantik sikit tu. Tulisan saya tu macam cacing juga kadang-kadang. Baik, kita tengok ni. Tanda isim. Jadi inilah contoh perkataannya di tengah. Jadi ada perkara kita boleh nampak ada 4 tanda yang jelas untuk isim. Tapi maksimum dia boleh ada satu-satu ketika ada 3 je. Kerana kalau ada alif lam tak boleh ada tanwin. Dia tak geng. Tak boleh ada. Kalau ada alif lam tak ada tanwin. Kalau ada tanwin tak ada alif lam. Okey? Baik, contoh di awal ada alif lam. Isimnya kitab. Nanti kita tambahlah dekat sebelah ni. Maknanya kita kalau kita dekatkan dia al-kitab. Isim lah tu. Okey, kalau contoh lagi kalau ada min. Min kitab. Okey, maknanya ada min. Lepas tu ada isim. Ni maknanya kita tahulah ni isim ni. Ada alif lam, isim tu. Macam tu. Baris kasrah, isim tu. Macam itulah. Kitabun, contohnya, isim. Okey, dapat? Baik, kita tengok contoh. Okey. Berapa tanda isim tadi? 4. Okey, kita nampak perkataan ni ada 4 kan? Jadi satu ada harfu jar. Selepas harfu jar tu mestilah isim. Baik, kita tengok perkataan dekat bawah ni. Bismillahi. Okey, ada berapa kalimah dekat sini? Ada berapa? 2 ke 3? Ada 3. Ada 3 kan? 1 harfu jar. Lepas tu ismi. Lepas tu Allahi. Okey, Musa Mubayyinah ni kita dah siap-siap bubuh kala. Jadi kita tahu dia isim. Kita tahu dia isim. Tapi selain daripada warna, apa dia tanda isim yang terdapat pada frasa ini dengan nama bagi Allah? Okey, kita ambil satu yang pertama. Ismi. Apa tanda dia? Tanda bawah. Tanda. Kasrah. Okey, di awal harfu jar.
Di awal ada harfu jar dan di akhir kalimah tu berbaris kasrah. Kita jawab macam itulah. Di awal harfu jar, baris kasrah. Okey, isim. Perkataan tu pun nama dia isim kan? Ismi. Okey. Allahi. Isim ke bukan? Alif lam. Alif Isim. lam, ya. Sebab ada alif Alif lam, Lam. kemudian ada Kasrah kat hujung. di akhirnya berbaris kasrah. Jadi ni satu kalimah ni. Ini pun satu kalimah. Ni kita dah tahu pecahan. Ini harf, ini isim, ini isim. Macam mana awak boleh pandai-pandai cakap isim ni? Oh, tak pandai-pandai tapi nampak ada tanda. Yang kalimah ni ada harfu jar. Yang ini pula baris kasrah. Jadi mestilah dia ni isim. Macam mana dengan perkataan ni? Ni ada alif lam. Lepas tu lagi dia baris kasrah. Isim lah tu. Macam tu ya. Baik, Ar-Rahmani. Isim ke Alif bukan? lam. Isim. Isim. Tanda dia ada berapa? Ada dua. Alif lam. Baik, Alif ada lam alif dengan lam kasrah. Dengan baris bawah. baris kasrah. Biasakan sebut perkataan tadi. Apa dia baris bawah bahasa Arab? Kasrah. 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 Baik. Masya Allah. Baik, seterusnya Ar-Rahimi. Apa tanda dia? Alif Alif lam Ada dan alif kasrah. lam. Di akhir berbaris kasrah. Kasrah. Okey. Ini maknanya satu kalimah. Jangan kita penggal lagi. Dalam mushaf ni kita dah penggalkan siap-siap. Jadi menerusi color, si warna. Ni satu kalimah. Di awal kalimah ada alif lam. Di akhir kalimah ada kasrah. Macam itulah. Baik, kita tengok perkataan yang berikutnya. Al-Kitabu. Isim kan? Isim. Dia apa Isim. tanda dia? Alif Alif lam. Isim. Ya, dah ditandakan kuning tu. Dah tolong dah. Tapi dia boleh tak baris dhammah? Boleh. Tapi baris dhammah ni bukan satu-satunya tanda untuk isim lah. Dia boleh jadi juga tanda untuk fi'il. Jadi kita ambil yang depan tu je untuk isim. Okay, ni isim ni pasal apa? Ada alif lam. Alif lam. As-salata. Alif lam. Sebab tanda dia Alif lam di awal Alif lam. kalimah. ahsanti. Tu jawapan, cara jawab macam tu lam. very good. Maknanya kita realise kita kata alif lam tu mesti yang kat awal. Jangan cakap alif lam kat belakang. Tak ada. Jadi alif lam tu di awal kalimah. Very good answer macam tu. Al-ijla. Lam di awal. Alif lam. Kita hari ni tengok tanda je. Baru kita nampak tanda, kita tahu dia isim. Al-ardi. Ada berapa tanda? Dua. Dua. Alif Iaitu lam dan alif kasrah. lam, Alif lam dan kasrah. kasrah. Betul. Al-ardi tu maksud dia apa? Sambil-sambil tu tengok-tengok juga maksud dia ya. Nanti kita jumpa, kita tahu. Al-ardi tu. Banyak kali baca Quran mesti jumpa. Cuba cari search pun berapa ratus ada perkataan ni. Kan? Sawaun. Apa tanda isim? Tanwin. 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 Dhammatain. Masya Allah. Dhammatain. Hudan. Apa tanda dia? Tanwin. 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 Tanda dia isim lah tu. Tak ada alif lam. Nampak? Kalau ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Siapa buat macam tu, maknanya memang salah lah grammar dia ya. Okey, bil akhirati. Ada berapa tanda isim dia? Dua. Alif lam dan kasrah. Okey, ada Alif tiga lam. sebenarnya Satu ada harfu Ada jar. hapus. Lepas tu ada alif lam. Kemudian ada baris kasrah. Bawah. Ada tiga. So this is the maximum. Tanda untuk yang tadi kita baca 4 tu. Maksimum 3. Sebab alif lam dengan fat tanwin tak boleh sekali. Al-muflihuna. Satu je tanda. Iaitu ada alif lam. Risyawatun. Tanwin. Dhammatain. Dhammatin. Di akhir kalimah ada tanwin. Bagus. Jawab macam tu. Ada tanwin di akhir kalimah. Di akhir. Rasulun. Ada tanwin di Ada akhir tanwin di akhir kalimah. Terjemahan dia? Dhammatain di akhir kalimah. Seorang rasul. Orang rasul. Ni suatu tutupan. Kalau ada alif lam, kita akan terjemah dia lain sikit lah. Seorang rasul. Tak apa. Kita tengok je dulu tanda isim. Baqaratun. Isim. The dhammatain
Ada dhammah, ada Takmin. dhammatin, tanwin di hujung atau di akhir kalimah. Qulubun, Isim. Ada Ada pematain di akhir Min di hujung kalimah. tanwin. Ni memang dah dipilih kan. Semua dah nampak. Tu kita buat latihan set lagi. Min qablikum. Jadi Ada ada berapa harf tanda? jar. Okey, di awal Dua. ada harfu jar dan Hujung kalimah ada kasrah. di akhir kalimah ada kasrah. Ini bererti kalau kita nampak penggal ni kan. Kalau kita nampak penggal ni, maknanya ini adalah gabungan dua kalimah. Ni dua kalimah. Ni yang panggil ini sebagai rangkap ataupun frasa lah, kata frasa, kata nama. Ya, dia dua-dua warna hitam, tapi sebenarnya ada dua kalimah, dua perkataan yang memberi satu maksud sebelum daripada kamu. Okey, dapat. Okey, bi ayatina. Ada dua Harfu jar tanda. Tu ada harfu jar, lepas tu dengan kasrah. kasrah di hujung kalimah. Jadi ni satu frasa nama kepada ataupun dengan ayat-ayat daripada kami. Sam'ihim pun satu kata frasa, kata nama, satu frasa. Sebabnya ada gabungan dua isim. Okey, ni kita tahu dia baris kasrah. Maknanya dia adalah Tu isim. tanda kasrah. Ini isim. Ini pun sebab warna hitam lah, belum belajar lagi. Ghairil maghdubi, apa tanda dia? Mengatakan dia isim? Ghairi? Sorry. Ghairi Hujung kasrah. ayat Berbaris alif akhir. alif lam Lepas tu perkataan ni pula pun isim. Maghdubi, awal ayat. lam dan kasrah. Ya. Dan Kalimah. akhir berbaris kasrah. Betul. Ahsanti. Ahsantunna. Kalau ada lelaki perempuan, ahsantum. Kalau perempuan je, ahsantunna. Tak apa. Tu kemudian saja je nak cakap Arab sikit. Okey, kita buat latihan 8 iaitu tanda isim. Ini latihannya. Wah, kelas malam ni macam laju sikit je. Ada soalan? Ada. Tak ada. Ada yang dah buat kan pagi tadi, Masya Allah. Ada pelajar tu dah buat, dia tak ada printer tapi dia salin balik. Lepas tu dia bulat-bulatkan. Masya Allah, saya rasa terharu sangat. Alhamdulillah. Tapi itulah dia sebab mungkin motivation yang saya tak tahulah. Daripada Quran kan Allah sebut surah 29 ayat 69. Boleh tak saya share? Saya share ya. Surah 29 ayat 69 ni motivation daripada Allah ni. Untuk saya dan juga untuk kita semualah. Allah kata dalam surah ni, ayat terakhir surah Al-Ankabut. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mungkin ada perkataan-perkataan dalam ni, harf di dalam ni yang kita dah tahu. Betul tak? So kita tengok. Kan kita dah boleh dah. Ada berapa perkataan yang kita dah tahu? Okay, saya highlight Kita tahu wa. Betul kan? Kita dah belajar wa. Kita dah belajar fi. Kita dah belajar la. Kita dah belajar inna. Wa inna. Kita dah belajar la. Jadi apa kata Allah dalam ayat ni? Allah berfirman. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, berjihad, bersungguh-sungguh. Fi apa maksud fi? Kepada. Pada, di dalam, pada. Nah, kami, la taukid. Nescaya ataupun benar-benar. Nahdiyannahum, kami beri petunjuk pasti akan mereka subulana, akan jalan-jalan kami. Wa dan inna sesungguhnya Allah la taukid. Sesungguhnya Allah la ni sama dengan nescaya ma'a bersama al-muhsinina. Ni baru belajar isim. Orang-orang yang orang-orang yang
berbuat kebaikan. Ataupun ada maksud lain dia kata al-muhsin ni maksudnya orang yang sentiasa berusaha memperbaiki diri. Muhsin ni lebih tinggi daripada muttaqin. Ya, sentiasa berusaha. Jadi Allah yang bagi kita perangsang ni, orang-orang yang bersungguh-sungguh ataupun berjihad pada kami, pasti kami akan beri petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Teacher, Dan ya, menuntut ilmu tu berjihad ke? masuk salah satu menuntut Oh, ilmu yang Allah suruh. Sebab Betul. menuntut ilmu ni wajib. Ilmu tu apa? Kalau kita tengok dalam masa saya berikan mukadimah tu ada diceritakan. Ini ilmu yang wajib kita pelajari. Belajar bahasa Arab Al-Quran ni. Nak faham apa yang Allah kata kepada kita. Sekurang-kurangnya kita boleh tadabbur. Kita bila baca dalam solat kita faham. Kita baca Quran kita faham. Ya. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, ikut ayat ni lah, kita bersungguh-sungguh pada Allah di dalam hal mengenal Allah, mengenal kalam Allah. Allah kata dia yang akan beri petunjuk pada kita jalannya. Lepas tu dia kata lagi, Allah bersama orang yang macam ni, orang yang berusaha bersungguh-sungguh ni. Pasti Allah kata dia buat penegasan 2 kali. Jadi siapa yang bersama kita ketika ini, ketika kita bersungguh-sungguh ni? Jadi tak ada alasan lah. Tak ada alasan. Allah yang bersama kita. Jadi kita tentulah berusahalah jadi orang muhsin ni. Jadi kat situlah maksud saya tadi pada ayat yang ni kan saya sungguh terharu. Memanglah bukan saya yang bagi pahala, tapi saya rasa macam subhanallah kalau sampailah ada yang tak ada printer tapi dia berusaha juga buat, tulis balik semula, subhanallah. Siapa yang dapat, siapa yang buat itulah sebenarnya yang akan mendapat pahala yang berganda-ganda daripada Allah. Jadi kita cubalah. Jadi pun begitu kalau kita tak mampu, kita banyak kerja, kita banyak hal, kita buat sama-sama dalam kelas. Sebab itulah saya punya latihan ni, bulatkan tanda isim yang jelas kepada kalimah-kalimah di bawah. Terjemahkan secara lisan bersama guru. Terjemahkan. Saya salah jangan takut. It's okay salah. Jauh saya tak boleh cubit pun. Dan saya pun tak adalah mencubit-cubit ya. Okey saja je melawak. Okey, jadi kat sini dia dah tunjukkan contoh, bulatkan tanda isim tu. Kat sini ada 1. Kalau ada 2 kita buatlah 2. Kalau kita nampak 1 je, alhamdulillah sekurang-kurangnya kita boleh kenal dan kita cuba terjemahkan. Okey, Allahu Allah lah. Jadi kat situ kita bolehlah terjemah. An-nasi manusia. Maradan satu penyakit. Ya. Tadi kita nampak kan? Kita kata suatu penyakit. Ini kita bolehlah malam ni kita menambahlah kosakata kita. Rabbuna ini satu kata frasa kata nama. Jadi Tuhan bagi kami. Kalau tak tahu tak apa tahu, tapi nak nampak je tanda. Tapi kita tak nampak tanda kan? Tapi saya bagi tahu je. Tanda dia warna hitam je. Tak ada tanda yang jelas tanda. Kecuali warna hitam je. Sumun Orang-orang yang orang-orang yang pekak. Baqarah. Baca dia kita perkara pula. Orang-orang yang pekak. Kita baca baris akhir ya. So kita belajar bahasa Arab ni, kita baca baris akhir. Perkara je teacher. Perkara juga, astagfirullahalazim. Orang yang perkara teacher. Astagfirullah. Okey, dah betul. Sumun. Perkara apa? Dia bukan lapar dia dah. Okey, tak apa. Tak juga dah minum kopi. Alhamdulillah. Saja nak buat tak benar ni. Sumun orang-orang yang pekak. Kalau kita nampak macam ni memang perlukan sedikitlah kita punya pengetahuan bila kita belajar tajwid tu kan. Dia sebenarnya tanwin juga ni. Tapi sebab dia mesti lepas tu berjumpa ba. Sebab tu dia tukarkan terus satu nun tu
tukarkan kepada bunyi mim. Tu jadi macam tu. Kan? Okey. Kita cuba buat ala hudan. Atas petunjuk. Atas petunjuk. Jadi apa kita nak bulatkan yang mana? Mana dia tanda isim? Ala dan juga Atas tanwin. petunjuk. Okey, Hujah. ala dan Tanwin. tanwin. Ahsanti. Jadi ala kita dah terjemahkan waktu kita belajar harf. Jadi kita kenalah Tanwin. cuba buat tanwin. Ni kita terjemahkan ala ke atas ataupun di atas. Di atas hudan Petunjuk. petunjuk. Satu petunjuk pun boleh. Okey, azabun. Azabun. Apa tanda isim dia? Tanwin. Tanwin. Tanwin di Dhammatin. akhir kalimah. Dhammatin. Tanwin di akhir kalimah. Terjemahan dia? Siksaan. Adalah siksaan. Suatu siksaan. Siksaan. Ad-dalalata. Ada alif lam. Lam Ada di awal kalimah. Ada alif lam di awal kalimah. Jadi terjemahan dia? Kesesatan. Kesesatan. Oh, sesat. Kesesatan. Kalau dia isim, kita tahu dia isim, kita tak boleh cakap dia lain pula. Kita tak boleh cakap tersesat ke apa ke. Tak tengok dulu. Kita mesti terjemah dia sebagai kata nama juga, sebagai isim. Jangan pula kita terjemah sedang sesat ke, menyesatkan ke. Kita mesti terjemah kalau dia isim kesesatan. Macam tu. Min Rabbihim. Ada berapa kalimah kat situ? Dua. Ada tiga. Jadi Okey. yang mana satu tanda isim? Min. Min. Lagi? Min haraf Kasrah. Kasrah pada kasrah ya. Rabbi. Jadi terjemahannya? Daripada Dia Tuhan mereka. Tuhan bagi Mereka. ya. Al-akhiri. Alif lam di awal kalimah. Kasrah Di awal Kalimah dan kasrah di akhir kalimah. alif lam. Betul. Ada alif lam di awal kalimah dan baris kasrah di akhir kalimah. Baiklah. Alhamdulillah kita buat ni dalam kelas sama-sama ni 2 baris. Tapi cuba, sebelum tu maksud al-akhiri tu apa? Akhir. Dari yang akhir. Kemudian. Yang kemudian atau bolehlah yang kemudian ataupun yang akhir pun boleh. Yang akhir pun boleh. Kita kena tengok konteks lah. Tapi ni sekarang kita cuma nak cari isim, tanda isim. Kita nampak ni isim. Jadi kita nak kenal tanda tu. Jadi bila kita jumpa dalam Quran nanti, contohnya kalau Quran yang tak ada color, macam mana kita nak kenal? Jadi beberapa perkataan tu kita dah boleh kenal. Kita dah boleh cuba-cubalah. Contoh kat sini kan Fatihah, kita dah boleh cuba. Kita tengok, ini kata kalimah mana ni? Ini katalah susah sikit. Nanti kita bagi yang ada color. Selain daripada color tu, maknanya apa yang kita belajar tu kita kena praktikkan. Quran ni macam tu ya. Belajar, buat. Belajar, buat. Belajar Quran bukan untuk tahu sahaja. Belajar Quran mesti untuk membuat. Okey, insya-Allah. Yang dikatakan amalkan tu macam itulah. Baru belajar sikit, kita buat sikit. Okey. Wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa 'anfu anna. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.